Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin menjelaskan ataupun bercakap tentang buli cyber kepada kita semua. Saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan maksud buli cyber. Buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Ianya melibatkan kegunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyokong tingkah laku sikap sengaja bermusuh oleh seseorang individu atau kumpulan yang berniat untuk mengugut orang lain. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah Nabila binti Ahmad Husin. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis cyberbully. Jenis-jenis cyberbully ada 6. Dan yang pertama adalah framing. Framing merupakan tindakan seseorang ketika mengirimkan mesej teksi yang berisi kata-kata frontal dan kasar secara umum. Contoh dari framing adalah provokasi, perhinaan dan mengejek. Jenis cyberbully yang kedua adalah harassment, iaitu gangguan. Harassment merupakan tindakan seseorang ketika mengirim mesej-mesej yang mengganggu baik melalui SMS, email hingga media sosial. Contoh dari harassment adalah mesej dari komentar yang dikirimkan akan menimbulkan kegelisahan bagi penerima mesej. Jenis cyberbully yang ketiga adalah denigration, iaitu penghinaan. Denigration merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan membuat buruk cerita orang lain melalui internet. Tindakan ini pada akhirnya bertujuan untuk merosakkan nama baik dan reputasi seseorang yang menjadi sasaran. Cyberbully yang keempat adalah cyberstalking. Cyberstalking merupakan tindakan memata-matai dan mengganggu terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampak terbesar dari tindakan ini adalah seseorang yang menjadi korban akan merasakan tekanan. Jenis cyberbully kelima adalah impersonation, iaitu penyamaran. Impersonation merupakan tindakan berpura-pura atau menyamar dengan menjadi orang lain. Biasanya tindakan ini dilakukan dengan tujuan membuat cerita buruk seseorang yang menjadi korban. Dan yang terakhir adalah jenis cyberbully terakhir adalah outing and trickery, iaitu tipu daya. Outing and trickery merupakan tindakan perundangan menyebarkan rahsia orang lain dalam ruang digital. Salah satu contoh tindakan ini adalah reverse porn dan penyebaran mesej-mesej peribadi milik korban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nisa. Jadi, saya akan membincangkan berkenaan dengan tanda-tanda buli cyber. Antara tanda-tanda seseorang individu terkena buli cyber ialah ia akan merahsiakan kehidupannya di media sosial. Hal ini kerana untuk mengelakkan masyarakat yang mengikuti beliau di media sosial tidak tahu tentang aktiviti yang dilakukan dalam kehidupan sehariannya. Selain itu, individu tersebut akan menjadi lebih pendiam ketika bersama ahli keluarga, sahabat maupun masyarakat. Seterusnya, mereka tidak berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah kerana tidak mahu bergaul dengan rakan serta tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling mereka. Tambahan pula, pelajaran mereka akan semakin merosot akibat tidak dapat memberikan tumpuan sewaktu kelas kerana mereka sering memikirkan perkara yang mereka alami. Mereka yang terkena buli cyber juga akan mengalami perubahan emosi, waktu tidur dan nafsu makan. Maksudnya mereka tak ada selera lah untuk membuat sesuatu perkara tersebut. Akhir sekali, mereka akan berasa gugup apabila membuka jejaring sosial. Contohnya, melihat teks yang disampaikan, terutamanya apabila teks tu mereka dapat daripada orang yang mereka tak kenal. Jadi, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya serahkan kepada kepada rakan saya yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Auni, boleh panggil Auni. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan bully cyber. So terdapat 4 kesan, iaitu terhadap emosi dan mental. Yang kedua adalah kehidupan sosial. Yang ketiga adalah fizikal, dan yang terakhir adalah kehidupan di sekolah. So saya akan menerangkan yang pertama, iaitu emosi dan mental. Kepada pemangsa bully cyber ini, mereka akan mudah mendapat tekanan kerana mereka berasa cemas dan takut apabila ingin menggunakan media sosial. Mereka juga boleh terkena dengan sifatnya dengan penyakit kemurungan yang membuatkan mereka susah untuk melakukan suatu benda dengan baik. So seterusnya saya akan menerangkan tentang kehidupan sosial pula. Kehidupan sosial ni, kepada pemangsa bully cyber, mereka akan merasa akan kurang keyakinan untuk bercakap dengan orang luar dan kurang berkeyakinan untuk menggunakan media sosial, sebab diorang berasa takut ingin menggunakan media sosial tersebut apabila terkenanya cyberbully ni kepada mereka. So seterusnya, kesan yang ketiga pula adalah fizikal. So kepada pemangsa bully cyber ni, diorang akan merasa stres. So dia akan menjadi kepada tabiat pemakanan diorang. Diorang akan makan apa saja bagi menghilangkan rasa resah, takut diorang tu. Diorang makan dan menyebabkan diorang mendapat obesiti. Ada juga di sebaliknya, iaitu tabiat makanan ada yang tak makan. So yang menyebabkan badan mereka menjadi susut kerana akibat tidak makan. So yang terakhir adalah kehidupan di sekolah. So prestasi sekolah seseorang tu akan menurun kerana diorang merasa takut untuk datang ke sekolah oleh kerana diorang tidak mempunyai keyakinan diri. Selain itu juga, ramai pemangsa bully cyber ni telah merasa ingin keluar sekolah kerana mereka rasa tidak mampu lagi untuk meneruskannya. So itu sahaja penerangan dari saya tentang kesan-kesan bully cyber. Saya serahkan seterusnya kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwida Sofia Zikra binti Ramli akan memberitahu langkah-langkah atau cara-cara mengatasi bully cyber. Yang pertama, memberanikan diri. Mangsa perlu berani memberitahu si pembuli untuk menghentikan gangguan tersebut sekiranya si pembuli tersebut adalah rakan atau siapa saja yang mangsa kenal. Sebaliknya, sekiranya mangsa tidak mengenali si pembuli tersebut, mangsa hendaklah mengabaikan maklumat yang telah diberikan. Hal ini kerana tindak balas itu akan memburukkan lagi keadaan. Yang kedua, menyekat akaun pembuli. Mangsa boleh melaporkan dan menyekat akaun pembuli di semua media sosial. Orang yang suka membuli ni kebanyakannya yang suka tindak balas. Macam kita dibuli. Lepas tu, kalau si pembuli tu mesti nak suruh kita balas juga. Si pembuli kan, si pembuli cyber tidak terkecuali. Jika mereka diabaikan, akhirnya mereka akan bosan dan beralih kepada orang lain. Hal ini demikian secara tak langsung dapat mengelakkan si pembuli itu untuk terus mengganggunya. Yang ketiga, memberitahu kepada orang yang lebih dewasa dan lebih dipercayai. Mangsa perlu memberitahu kepada orang yang lebih dewasa dan lebih dipercayai seperti ibu bapa. Ibu bapa harus mewujudkan persekitaran untuk anak-anak mereka, berkomunikasi antara satu sama lain untuk mewujudkan suasana, kepercayaan dan komunikasi adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk membantu mereka. Selain itu, seperti kata pepatah, darah lebih pekat daripada air. Ibu bapa sentiasa akan membantu anak-anak mereka dengan ikhlas. Luahkan perasaan ini kepada mereka. Mereka akan mendengar dan menumpukan perhatian kepada anak-anak untuk membantu menyelesaikan masalah dengan melaporkan kes itu kepada pihak tertentu. Yang keempat, melaporkan kes bully cyber kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap si pembuli, sekaligus memadamkan akaun kesat mereka di media sosial secara kekal. Di Malaysia, mangsa boleh melaporkan penyalahgunaan berkaitan internet kepada Cyber 999, iaitu buruan dalam talian.
ataupun message text or email ataupun panggilan telefon dan aplikasi mudah alias Cyber 999 di App Store atau Google Play. Mereka pasti boleh membantu mangsa buli cyber. Itu antara cara-cara mengatasi buli cyber. Kepada si pembuli, anda tak berapa selamat untuk membuli orang. Sekian daripada kami. Terima kasih.